Okey, seperti yang cikgu terangkan, hari ni actually kita boleh habiskan bab ni dengan tajuk combination. Selepas tu nanti, selepas habis je combination, cikgu akan bagi quizzes. Quizzes ni individu Okay, then dah habis quizzes baru awak masuk ke group. Okay, kat group ni cikgu akan bagi live worksheet yang awak masuk jawapan nanti dia boleh keluarkan, dia boleh keluar markah tu Okay, live worksheet di mana hanya 4 kumpulan. So ada 4 worksheet sahaja yang akan dihantar, bukan individu. Yang ni dalam kumpulan. Okay, so apa awak buat? Setiap orang boleh buka live worksheet untuk bahagi-bahagi tugas lah. Mungkin orang pertama buat soalan 1. Dia ada 8 soalan. So kalau awak nak cepat, awak kena bahagi-bahagilah. Kemudian bincangkan jawapan, cara kerja, awak nak present atau nak apa sebab awak akan masuk dalam Google Meet yang baru. Okay, dekat Google Meet tu cikgu boleh pantau lah, cikgu boleh nampak apa yang awak buat dan apa yang awak bincangkan. So kalau ada soalan pun boleh tanya. Okay, so dekat group tadi selepas habis boleh left group lah. Maksudnya dah tak perlu masuk ke group. Yang sekarang ni adalah main Ini kita berada dekat main group. Dekat group utama. Yang mana kalau awak tengok cikgu ada bagi link semalam, ada ni yang main ni, jangan ni lah. Okay, so kumpulan 1, kumpulan 2 ni masuk kemudian selepas kita left pada kumpulan utama ni. Okay, so ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okay, kalau ada, ya. Boleh tak admitkan Nora? Rasanya dah tak ada siapa dah nak di-admit kat sini. Saya tengok tak ada kan? Sebab cikgu dah auto admit. Tak ada orang dah rasa nak di-admit. Nora dah masuk kot? Atau suruh dia masuk semula? Okay. Okay, so untuk hari ni kita masuk terus combinations. Combination kalau dalam bahasa Melayu dia gabungan lah, combine, gabung Okay, so bila combination, apa dia punya perbezaan dengan permutation? Combination dia sekejap. Awak salin dulu. Okay, so combination dia punya order of arrange Okay, so beza dia antara combination and permutation is order of arrangement is not important. So dia tak mementingkan susunan. Maksudnya kalau kita nak beza kalau permutation dia akan cakap how many ways to arrange. Tapi yang ni biasanya dia tanya how many ways to form. To form a group, to select, to choose. Ni biasanya perkataan dia form, to select, choose. Awak tengoklah mana perkataan sesuai. Dan awak memang tahu dalam cerita tu dia bukan nak susun. Okay, so kita tengok dulu macam mana nak tekan calculator. Sekejap Okay, so awak tengok kat sini ada NCR. NCR ni nampak dia guna lagi formula NPR. Okay, so NPR over R factorial. Okay, so kalau kita nak kira without calculator, so awak mesti kira dengan formula. Kalau awak tengok sini, kalau cikgu padam formula yang ni. Sekejap. Kalau cikgu padam yang ni,
So yang ini adalah formula NPR yang kita dah belajar sebelum ni. Formula NPR adalah N factorial over N minus R bracket factorial. Tapi kalau NCR dia ada tambah sikit lagi kat tepi ni R factorial. Okay, so kita jangka jawapan dia makin banyak ke makin sikit? Okay, awak jangka jawapan awak makin besar atau makin kecil? Maksudnya kalau 6P0 dengan 6C0 makin besar ke? Kalau combination jawapan dia makin besar ke makin kecil? Sebab dia dah bahagi dengan R factorial. Bila bahagi mestilah makin kecil. Dia makin kecil. Makin sedikit lah maksudnya. Okay, so kita try dulu 6C0. Sorry, 6C0. So 6 factorial over R tu maksudnya 0 factorial bracket 6 minus 0 factorial. Okay, so awak tengok sini, awak mesti tahu kat sini, awak mesti ada pengetahuan kalau 0 factorial mesti 1. Okay, so 6 times. Okay, adakah awak nak buat ataupun tengok dulu bawah ni tadi 1 darab 6 minus 0 tadi 6 juga, 6 factorial. So kita tak perlulah rajin lebih. Sekejap. Okay, so 6 factorial over 1 times 6 factorial. So tak perlulah di expand dia punya factorial tu sebab awak tahu dia dah boleh cancel. So jawapan kita 1. So ini untuk first 6C0 dapat 1. Okay, untuk question 2 6C1 awak kena buat 6 factorial over 1 factorial bracket 6 minus 1 factorial. Okay, so kita akan dapat 6 factorial okay, 6 factorial over 1 times 6 minus 1 tadi 5. So 5 factorial. Okay, untuk case yang ada factorial, awak kena ni sikit lah. Kita boleh buat macam ni. 6 times, sepatutnya 5 times 4 times bla bla ni kan. So kita boleh sahaja tak buat yang ni sebab kita nampak bawah tu 5 factorial. So kita tinggalkan saja dengan macam ni. Supaya kita tak buat panjang-panjang. 5 factorial, bawah pun 5 factorial. Actually 6 factorial tadi 6 times 5 times 4 times 3 sama je. Maksudnya maksud dia sama. So boleh cancel sini. So dia punya jawapan 6. Okay, Nora dah masuk belum Nora? Nora? Takut dia salah. Dia tak dapat masuk. Dia masuk link yang betul ke? Kenapa cikgu tak nampak siapa-siapa kat sini? Sekejap cikgu stop sharing dulu. Sekejap takut dia rasanya dia masuk link lain ni. Okay. Okay, so ni tanpa kalkulator So cuba kira untuk 6C6. 6 factorial over 6 factorial bracket 6 minus 6 factorial. So
So akan dapat 6 factorial over 6 factorial 0 factorial. Okay, so jawapan kita berapa kat sini? Okay, berapa jawapan kita kat situ? Berapa? 1 kan? Okay, dapat 1 maksudnya kat sini nanti 6 factorial tadi, ini dah cancel, tinggal 0 factorial, dapat 1 lah. Okay, dapat 1. Okay, dan last untuk without calculator, awak cuba kira untuk 5C3. Okay, ni terpulang lah kita nak expand panjang-panjang boleh ataupun nak shortcut. Ni shortcut Okay, so bila awak buat 5 factorial ni, cikgu stop sampai 4 je. 5 times 4 times 3 factorial sebab nak cancel atas bawah. Tapi kalau 2 factorial kena expand lah. So 5, 4, 20 bahagi 2 dapatlah 10. Okay, so boleh check jawapan. Contoh sini 5C3, betul tak? Check balik 5C3. Sepatutnya jawapan dia 10. Okay, so betul. Okay, boleh tak untuk yang tanpa calculator? Boleh. Okay, cuma kita nak dapat konsep kat sini. Konsep dia, sebab kadang-kadang dia tak bagi number, dia bagi N Contoh NC0. Mungkin dia bagi NCN. NC1. Okay, macam mana kita nak check? Okay, so sebab kita tak boleh tekan calculator NC0. So kat sini awak kena try and error. Kalau awak tak ada konsep, awak kena try masuk number. Masukkan 7C0, masukkan 10C0. Awak mesti dapat jawapan yang sama. Jawapan dia berapa? Apabila NC0 mesti dapat jawapan yang sama. Iaitu 1. Sebab tadi kita dah buat question 1 tadi kita dah buat dah. 6C01. Kalau tak percaya awak kena try lah. Awak kena try ambil saja apa-apa number 11C0. Awak akan dapat 1. So konsep dia macam tu. Ada soalan SPM beberapa tahun dulu dia bagi macam ni je soalan dia. Soalan A and C0. So ada pelajar dia tak boleh tekan calculator, dia tak buat jawapan. So ni konsep. Okay, question 2, konsep yang kedua NCN. Apa-apa sahaja yang sama, contoh 90 C90. Awak pun akan dapat 1 juga. Okay, dan yang terakhir NC1. NC1 awak akan dapat apa? Contoh kita ambil 6 C1. Dapat 6. Kalau ambil 87 C1. Okay, so apa kita dapat kat sini? Apa maksud dia? N. Dia akan dapat N. N ni apa number yang ada kat sini lah. So NC1 ialah N. Okay. Boleh Boleh. Okay, so sekarang using calculator boleh buat cepat-cepat lah. Bagi tahu cikgu jawapan je. Question 1. 4C2. 6. 6. 7C5. 21. Okay, double check yang lain. 7C2. 21. 21. 2C5. 5.
Okay, dapat tak 2C5? Max error kan? Max error. Apa reason awak max error? Max error maksudnya tak boleh dikira. Sebab nanti bila awak ingat formula dia tadi 2 factorial over, nanti jadi macam ni formula dia. Tak logik lah, 2 minus 5 nanti negative 3 factorial. So tak logik. So kat sini ada kesilapan maksudnya sebab tu max error. So ingat yang berkaitan dengan yang atas mesti lebih besar daripada yang bawah. So n adalah total number. Okay, so tadi kita dah tahu combination arrangements are not important. So awak tengok sekejap. So tengok example 1. Okay, macam mana Nora dah dapat masuk ke? Tak ada juga. Okay, so how many ways to choose all teacher to join the trip to Langkawi? Okay, beza kalau soalan yang sebelum ni arrangement dia kata how to arrange 4 teachers in a linear or circle. Tapi kalau untuk kes ni ada 4 orang guru, berapa cara nak pilih 4 orang guru ni untuk pergi ke trip Langkawi? So macam mana? Adakah kita nak guna C or P? P, teacher. P. Nak guna P. Salah lah sebab tadi kita dah kata dia tak kata susun. Dia punya keyword dia choose. So bila choose maksudnya kita just nak pilih je. Awak bayangkan kalau cikgu nak pilih 2 orang pergi ke Langkawi daripada kelas awak. So cikgu pilih-pilih, cikgu dapat, contohnya cikgu dapat siapa? Dapat Sumayyah dengan Nisrin. Contoh cikgu pilih-pilih dapat Sumayyah dengan Nisrin. Okay, ni dah 2 orang lah ni, 2 orang. Lepas tu cikgu pilih sekali lagi, cikgu dapat Nisrin dengan Sumayyah. Adakah orang yang sama yang akan pergi lawatan tu? Sumayyah, Nisrin atau Nisrin, Sumayyah, dia beratur mula kat depan, lepas tu dia ni kat belakang. Okay, Sumayyah, Nisrin. Kemudian ataupun mungkin cikgu pilih tadi yang datang ke depan tadi, kejap. Okay, yang datang mula-mula Nisrin, lepas tu baru Sumayyah. Adakah yang akan pergi ke trip tu orang yang sama? Ya kan? So untuk kes ni kita tak consider dia duduk depan ke, duduk belakang ke, tak kisah. Asalkan dia orang yang sama, kita kira hanya ada satu cara sahaja. Beza kalau hari tu kalau kita kata ada A, B, C, awak boleh susun A, C, B. Lepas tu boleh susun B, A, C. Ada banyak. Ada 6 susunan, 6 ways to arrange. Tapi kalau dalam konteks choosing, awak tengok ABC ke, ACB ke, dia adalah same person. So bila same person, kita tak consider dia sebagai ways lah. So kalau ada 3 orang ke, 4 orang ke, kalau nak pilih semua, dia akan dapat satu cara sahaja. Contoh untuk kes ni, ada 4 orang cikgu ni, kita nak pilih untuk pergi Langkawi, kita akan dapat kalau cara kerja kita kena buat. Okay, cara penulisan kena buat macam mana? 4 C 4. Ada 4 person, choose 4 person. Maksudnya kita ambil semua ni, kita ambil semua all. Okay, sebab dia kata all teacher. So 4C4. Dapat berapa tadi? NCN 1. Okay, sebenarnya one way je. One way to choose all teachers to join the trip to Langkawi. Okay, kalau 4P4, kita tahu dia sama dengan 4 factorial. Kalau 4C4, boleh tak awak cakap dia 4 factorial? Boleh tak? Macam mana? Boleh kot, teacher. Cuba awak tekan calculator. Kalau 4C4, sepatut jawapan dia 1 tadi. Kalau tekan 4 factorial, dapat jawapan 1 tak? Tak. So ingat kalau 4P4 boleh gantikan dengan 4 factorial.
Tapi for C4 kita dah tak guna factorial lagi Okay, so question B. Kita just nak ambil 3 orang je. Mungkin yang terpilih tu Cikgu Erda, Cikgu Aini, Cikgu Nosyah. Atau mungkin Cikgu Erda, Cikgu Aini, Cikgu Masita. Atau ada atau. So ada berapa banyak atau? Kita boleh kira dengan formula. Ada 4 person, kita choose 3 person. Okay, so dapat berapa? 4C3. Okay, so ada 4 cara sahaja. Okay, beza dengan kalau awak pilih atur 4P3 dapat berapa? Lagi banyak kan? 4P3. Nampak 4P3 24. So kalau ingat kalau combination dia akan makin sikit. Tengok kalau 4P3 dapat 24, 4C3 dapat 4 saja. So dia makin sikit Okay, sebab dia tak penting susunan, so dia akan jadi makin sikit lah. Sempat salin tak ni? Yang gambar orang tu tak payah nak lukis macam tu Buat orang lidi je. Okay, macam mana? Boleh teruskan? Boleh teacher. Okay, kalau terlambat nanti, tercepat bagi tahu. Okay, so question 2, example 2. 3 committee members are to be selected. Okay, so ni keyword dia selected from 10 candidates in a club. Find the number of ways to select this committee member. Okay, so kat sini direct question. Awak hanya ada 10 candidate. Awak tak pilih semua. Awak nak pilih 3 sahaja. So 10C3. Dia tak ada apa-apa syarat pun. Terus je direct. 10C3. Okay, berapa? 120. Berapa ribu? Berapa ratus? 120. Okay, 120 ways. Okay, boleh tu. Sebab ni direct. Cuma dah salin tak salin lah. Okay, siapa dah ni dia boleh cuba dulu ini. Okay, question 3. Find the number of triangle that can be formed from the vertices of a hexagon. Okay, so dia nak bentukkan segitiga daripada hexagon. Hexagon ada 7 side. 7 pula dah. 6 kan? 6 Kalau ada 7 tu dia heptagon kan? Okay, so ada hexagon. Macam mana nak buat segitiga? Okay, ada banyak kalau awak try draw kat sini. Okay, ni dia dapat segitiga yang pertama. Ada nampak tak segitiga kat situ ni satu. Okay. Lepas tu ni segitiga yang kedua. Yang ni segitiga yang ketiga. Okay, takkanlah kita nak lukis, mungkin dia ada banyak segitiga dalam ni. Biasanya kalau pertandingan sains mat, dia orang suka bagi soalan ni. Kira berapa bilangan segitiga. Okay, so boleh kira guna combination. Sebab dia tak pentingkan susunan. Macam mana nak kira combination? Awak kena tahu konsep triangle lah. Triangle mesti ada 3 vertices. Okay, from 6 vertices. Okay, ni ada 6 Satu. Okay, awak ada 6 vertices. Okay, kalau nak bentuk segitiga, dia mesti joinkan 3 vertices ni. 1, 2, 3. Mana-mana 3 lah. Kalau awak ambil yang ni, dapat kat sini. Macam itu. Okay, so kita akan buat 6C3. So 6C3 dapat? 20. Sebab kalau awak nak draw kat dalam ni, awak sendiri pun akan pening. Berapa banyak ni. Awak draw lepas tu awak sendiri nak kira pun awak tak dapat kira nanti sebab terlampau banyak. 20, ada 20 segitiga dalam ni. Boleh cubalah, boleh jadikan dia salah satu soalan kat kawan Tak ada kerja nanti kat rumah cuba kira. Cukup tak 20? Okay. Question 3.
Okay, question 4 biasanya ni baru standard soalan exam lah. Dia akan beri ada anak ada A, B, C, D. Biasanya question ni ada dalam 6 mark or 5 marks. Okay, dan dia ada restriction kat sini. Okay, awak salin dulu. A school wants to choose 3 students from a group of 5 boys and 5 girls. So 5 boys, 5 girls, nak choose 3 to participate in mathematics contest. Calculate the number of ways the students can be chosen if tu maksudnya ada syarat lah. So question A lain, question B lain, question C tak saling berkait Stand alone stand alone. Okay. So sambil salin sambil buat Okay, so untuk case yang ada kategori, so ada kategori biasa cikgu galakkan kita akan buat kat sini. Ada dia starting dengan boys, girl, C ni choose choose. Sorry, kita ambil total dulu. Total, choose. So ni sebenarnya ni boys. Biasanya kita ambil pangkal huruf je. Ni total. Ini nak choose berapa. Sebab ini baru 2 kategori, boys and girl. Ada sometimes dia bagi AJK, PIBG ada pengetua, guru, ibu bapa, macam tu. So untuk boys, girl ni 2 kategori. Awak letakkan number bawah dia 5 boys, 5 girl, total is 10 students, choose 3 student. Okay, so ni dia punya statement. Question A, no restriction, tak ada syarat. Yang terpilih tu perempuan semua boleh. Contoh nak 3 orang, 3 perempuan, tak ada hal. Okay, 3 lelaki pun tak kisah. Ataupun 2 perempuan, 1 lelaki, tak kisah. So bila tak kisah, kita akan ambil 2 ni je. 10 C3. Awak kena total, then awak C3. 10 C3. Okay, so dapat berapa? Okay, dapat 120? Dapat. Okay. Okay, question A 10 C3. Okay, question B cuba volunteer. Siapa boleh beri dia punya ni NCR dia berapa? Dia kata consist 1 boy, 2 girls. Cukuplah 3 orang tu. 1 plus 2. Cuma nak tulis macam mana starting dia. Adakah 10 C1? 5C1. Okay, 5C1. Lagi? Kalau girl pula? 5C2. C2. Apa hubungan dia? Plus ke multiply? Multiply. Okay, multiply Okay, so awak akan dapat jawapan. Berapa puluh? 50. Okay, double check kawan yang lain. 50. Pegang kalkulator ke pegang bantal busuk lagi tu? Agak pegang kalkulator lah. Okay, dapat 50 Okay. Question A and B dia adalah exactly maksudnya ni exactly 10, exactly 3. Ini exactly 1, exactly 2. Tapi yang ini dah start dengan inequality. Inequality. So bila ada inequality, awak kena buat banyak kerja sikit lah. Contoh soalan C, awak kena tahu apa simbol at least. Okay, simbol dia at least. Mesti lebih besar. More and equal. So at least lebih besar daripada 2. So awak kena fikirkan pula apa number yang lebih besar dan sama dengan 2. Apa number dia? Adakah number dia starting from 3? Start from 3 ke from 2? 2. Lagi? 3, 4, 5. Okay, kenapa awak stop sampai 5? Kenapa Sebab tak terus? 5 girls je. Sebab awak ada total 5 girl.
Tapi tengok pula, awak nak choose berapa sebenarnya tadi? Total untuk choose tadi berapa? 3. So perlu tak awak buat 4 dengan 5 ni? Perlu tak nak buat juga untuk 4? Maksudnya perlu tak buat 5C4 ni? So kita dah kena cerdik lah, kita dah tahu oh kita nak ambil 3 orang je, so tak perlulah habiskan masa buat 4 dengan 5. Okay, so awak dapatkan dia punya kontra. Kalau 2 girls, berapa boys awak? Boys 2 kan tinggal. Tak. 1, betul tak? Ingat kat sini girl, kalau sini girl, sini boys. Kalau girls 2, boys awak 1. Kalau girls awak 3, boys awak. Sebab awak kena ambil 3 orang je. Dah pilih perempuan 3 orang, lelaki berapa orang? Tapi 3. Kalau dah pilih perempuan 2, balance dia tinggal 1. Kalau dah pilih perempuan semua 3-3, balance untuk lelaki berapa orang nak pilih? Kosong. Tak ada. 0. So kalau 4, 5 dah tak boleh buat. So kita akan buat berapa kali? Kita akan buat 2 kali So kita kena ambil pasangan tadi 5, perempuan 5, C2 times boys ada 5, C1 bracket. Plus kan. Okay, atau so kita ambil guna simbol plus. Ada 5, C, lepas tu nak pilih 3, 5, C, 0. Okay, so kat sini sebab ada 2 cara je, dia akan jadi plus dia sekali je. So 5C2 times 5C1 plus 5C3 times 5C0. So kalau kita kira dapat berapa kat situ 61 teacher. Ya, cikgu pun tak check ni. Sekejap. Cuba tengok kawan awak yang lain kira kan. ni 60 Boleh kira terus sebabnya tak letak bracket ke letak bracket sama je. Sebab dia plus, dia tak ada masalah untuk bracket. Okay, so 5C2, 5C1, awak nak letak jawapan, lepas tu tambah jawapan pun tak kisah. Ada orang dia suka buat yang ni dulu, dah dapat jawapan, buat yang ni, lepas tu baru dia tambah. Okay, kalau buat macam itu, berapa yang untuk yang atas Okay, ni ada ni 50, ni 10. Okay, 50 plus 10 dapat 60 juga. Okay, kalau tak sama beritahu Okay, boleh? Boleh ke tak? Teacher. Ya. 5C0 tu bukan equal to 1 ke? Tapi dia kan times, darab. So 5C3 dapat 10 kan? 10 darab 1, 10. Jangan dah tambah jadi 11 pula. Tertambah Sebab kalau saya total dapat 61. Tak tahu kenapa. Kalau saya bracket semua ni. Kalau bracket dapat yang ni dapat 5C. Yang ni tadi awak dapat tak 50 depan ni? Dapat 50. Sebab nanti yang ni 10 darab 1. Cuba tengok kalkulator awak. Second hand ke? Tak adalah. ada. Cuba. Tak good. Okay, cuba kawan-kawan awak yang lain. Cuba seorang atau 2 orang lagi. Sama Sisi kan? Sama cikgu. Awak kena double check kalkulator awak. Cara tekan ataupun setting ke. Okay. So question D. Okay, question D ni dia bagi inequality juga, not more than 2 boys. Okay, so awak kena consider lelaki pula lah. Not more first kali tukar jadi simbol, not more, tidak lebih. So kurang dan sama 2. So awak letak dulu syarat untuk lelaki, nanti balance dia perempuan. Okay, kalau syarat untuk lelaki kurang daripada 2, berapa orang dia nak? 2, 1. 2, 1. Kosong pun boleh. Kosong pun boleh, tak terpilih
Okey, cari balance untuk perempuan. Kalau 2, ada lagi 1. 1, 2, 3. 3. So kena buat berapa kali? 3 kali darab. 3 kali. Okay, so kita start lah. Kita tahu bilangan dia sama tadi, 5 lelaki, 5 perempuan. So 5C2, 5C1. 1 bracket. Okay, so awak akan dapat 3 bracket sebab ada 3 times kena buat Yang ni sekali, 2 kali, 3 kali. Okay, bracket pertama dengan kedua ni jawapan dia sama je ni sepatutnya. 110. Okay, boleh je totalkan terus sebab kita pun tak nak tengok berapa plus berapa plus berapa. Kita nak tahu total answer dia. Okay, so kalau awak rajin nak buat one by one, awak cuba sebut jap untuk double check. Kalau 5C2, 5C1 berapa tadi? 50. 50 eh? So ni 50, ni 50 jugalah. Sebab dia sama je kan. Yang ni maksudnya ni 10 lah. Okay, double check. 5C3 tadi dapat 10, okay betul. Okay, dapat 110. So simple je lah question untuk, actually combination lebih senang daripada permutation. So permutation awak kena fikir dia nak side by side. Cikgu dah ajar ke belum itu side by side Macam belum je pula rasa. Dah belum Yang mana? Yang permutation itu. Side by side. Dah ingat. Yang kalau huruf vokal side by side ada kan? Oh macam sekali tu bukan? Itulah dah ke belum? Belum. Okay, tak apa, sekejap saya tanya dulu. Sekejap. Okay, dah habis salin ke? Question D? Dah ke belum? Yang dah tu Amar kot? Belum. Oh belum, okay. Okay dah Okay. So untuk combination tu saja konsep dia, sama ada direct ataupun indirect tu maksudnya dia bagi no restriction, exactly 3 student, at least, not more, maximum, minimum. So dia punya term dia macam tu. Okay, so cikgu nak tanya awak, ada tak cikgu bagi soalan? Kejap cikgu check lah. Itu kita berhenti. Kita repetition. Oh betul lah, cikgu tercicir sikit. Maksudnya ada yang belum. Okay, selepas habis awak salin combination tu, boleh cikgu sambung sikit permutation semula? Boleh teacher. Awak tulis balik bawah tu permutation sebab rupanya ada lagi sikit muka surat. Ni 1 to 8 tu belum. Rasa macam dah habis itu. Okay, so permutation semula sikit. Permutation with restriction. Okay, kita buat pilih atur dengan syarat, bersyarat. Kalau tak bersyarat, senang je. Kalau bersyarat ni maksudnya dia ada bagi beberapa syarat lah. Okay, so example,
Salin dulu Okay, so boleh jadi 4 questions untuk yang first ni. Okay, sorry cikgu ambil je terus 5. Okay, boleh dapat tak? Permutation with restriction, maksudnya bersyarat. Awak ada SEKOLAH, sekolah. Okay, sekolah. So ada berapa letter kat situ? Okay, how ada 7. Ada 7 So 7 letter. Kadang-kadang dia nak all letter, kadang-kadang some lah, maksudnya 4 ke 3 ke. So kita tahu total dia ada 6 letter. Okay. Untuk question A, B, C, D ni kita all all. Nanti huruf E nanti bawa ada sebahagian 4 letter. Okay, so question A. Ada 7 letter, all letter to be arranged in linear. Semua ni linear Kalau dia circle, dia akan highlight circle lah. Okay, so dia ibaratnya no restriction lah. Tak ada syarat tetap. So boleh buat terus 7 P 7. Ataupun nak buat 7 factorial. Sama je. Okay, 7P7. Siapa yang laju, dia salin habislah dulu Okay, so 5040. Boleh cikgu terus je ni. Okay, question B. Kalau dia kata start with vowel, betul cikgu sebut vowel? Betul. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak ada 7 places. Awak ada, ibaratlah ada 7 kerusi kat sini. Nak isi SEKOLAH. Tapi dia punya syarat mesti mula maksudnya kat sini. Mesti start dengan vowels. Vowels awak apa huruf yang ada? Ada huruf A, E, I, O, U. So E, O dengan A. So kita mesti placekan dia dekat first place ni. Letak 3 letter tadi. E, O, A. Tapi logik tak 3 nak duduk di satu kerusi? Tak. Tak logik. So hanya yang terpilih daripada 3 hanya pilih 1. Bukan pilih semua. 3 pilih 1 je. So bila satu huruf dah terduduk kat sini, huruf E dah duduk, huruf O dengan A mesti pergi ke tempat lain. So yang balance dia adalah 6. P6. Awak masih ada kosong 6 kerusi lagi. Boleh isi dengan 6 lagi huruf.
So biasanya kalau ada starting, awak kena start dekat depan sahaja. Syarat dia kat depan je. So 3P1. Balance dia tak kisah. Balance dia mesti 6. 6 ni total tempat. 6 bawah ni total letter yang tinggal. Okay, so jadi berapa? Dapat beribu-ribu lah. 2160. Double check jawapan. Okay, question C. Okay, kalau dia nak vowel side by side, biasa kita letak place dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kerusi. Okay, ada 7 places. Then awak kata vowel side by side. Side by side duduk kerusi dia sebelah bersebelahan. So kita letaklah huruf vowel, huruf E, huruf O, huruf E. Mesti sentiasa bersama. Tak boleh berpisah. Ada ni ada makhluk yang macam ni kan. Kalau kat kelas ke, ada seminar kat surau ke, dia tak boleh berpisah. Dia mesti 3 orang. Nak pergi tandas, 2 orang. Tapi kalau pergi kantin, 3 orang. So bila duduk bertiga, adakah huruf E mesti kat depan? Dia ada cakap tak mesti start dengan E? Tak. Tak kan? Huruf O boleh je kat depan, huruf E kat tengah. Tengoklah siapa yang nak conquer. Yang biasa orang conquer, orang duduk tengah kan. Contoh O ni dia disayangi, so dia kat tengah. So O sebelah dia E, sebelah dia A. Boleh juga O, A, E. Boleh juga E, A, O. So dekat sini saja ada beberapa cara. So kalau kita tak nak senarai, kita boleh guna permutation punya konsep. Sekejap. So kita boleh guna permutation punya konsep. Okay, iaitu ada 3 vowels. So kat sini kita tulis sini 3 P3. Maksudnya ada 3 pun nak disusun. 3P3 ataupun boleh tulis 3 factorial. Okay, sekarang huruf E, O dengan A ni boleh tak dia nak duduk kat, kalau kat surau tu ni tepi dinding, ini dia nak duduk tengah sikit. Atau dia nak duduk betul-betul tengah. Atau nak duduk betul-betul kat dinding hujung. Boleh tak dia sentiasa berpindah? Tak boleh. Tak boleh. Dia kan kat depan. Dia berpindah, maksudnya tadi E, O. E kalau macam kat surau, tadi dia duduk kat sini. Dia duduk E, A, O. Lepas tu boleh tak dia, tak nak lah, kita tak nak duduk tepi dinding lah, kita duduk kat tengah-tengah lah. Dia duduk kat sini, E, O, A ke? Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Bermaksud dia bukan start. Janji sekali kan. Janji dia melekat je. Janji dia kata dia mesti tak boleh dipisahkan. Sebab dia kata side by side. Okay, so bermaksud dia tu bolehlah duduk dekat tempat-tempat lain ni. Ada berapa lagi tempat yang dia boleh pindah-pindah ni? 4. Ada 4, termasuk tempat yang pertama tadi sebab kita belum kira lagi tempat dia duduk yang first ni. Oh. Ni pun dia boleh duduk, boleh duduk, boleh duduk. Okay, ada 5 pilihan tempat duduk dia. So 5P, 5. Yang tadi 3P3 ni untuk kedudukan sesama dia. Nak tukar-tukar tempat. Nanti dekat kedudukan tengah pun dia boleh lagi tukar-tukar tempat. Kat sini pun boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. So dia boleh tukar tempat banyak kali sebanyak 5 kali kedudukan. So dia akan jadi 3P3 times 5P5. So jadi berapa? Ini siapa yang pick up dia boleh buat 3 factorial, 5 factorial. Okay, dapat berapa? Letak 720. Dapat. Okay, so yang ni je lah konsep yang awak kena faham sikit lah. Maksudnya bila dia melekat tu, kadang-kadang dia guna side by side atau all together. Okay, so yang bermaksud dia mesti depan memang awak boleh buat 3P3 tapi selalu yang tercicir kat sini lah. Selalu kat sini nanti pelajar terbuat 4 Actually dia 1, 2, 3, 4, 5. Awak kena kira juga blok yang depan ni. Okay, so question D. Ini selang-seli.
Kalau side by side ni bersebelahan. Okay, so kalau selang-seli, contoh kat tadi yang first tu pun dia memang ada selang-seli Seko. Biasanya selang-seli ni dia memang akan bagi huruf yang kita nak selang-seli tu ikut ni lah. Memang dia akan, kalau macam ni ganjil lah, ada 3 je. Okay, ni cara yang pertama susun. Mungkin cara yang kedua, O pula kat depan, E kat tengah, A kat belakang. Takkan awak nak senarai, ada banyak kan? So mungkin nanti K pula kat depan. Okay, so ada banyak. So caranya ialah kita tengok ada berapa tempat yang dia boleh duduk berselang-seli. Ada 3 tempat. Betul? Yang cikgu blokkan ni ada 3 tempat. Dan dia sendiri boleh bertukar-tukar kan? E, O, A, O, E, A. So dia sendiri dah 3 faktorial. Kemudian ada berapa lagi tempat untuk huruf konsonan? 4. Dia sendiri boleh tak tukar-tukar? Memula S, lepas tu K. Boleh. So dia adalah 4 faktorial. Okay, so jadilah berapa? 144. Okay, so 144. Okay, itu kaedah untuk alternatif. Okay, dan yang terakhir kita just ambil 4 letters to be arranged and with consonant. Okay. Dia bagi 4 letters, lepas tu dia nak end with consonant. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 letters awak buat kerusi dia 4 je lah. Okay. Letter ada 4. Tadi total ada 7. Tapi dia nak permutation dia nak 4 saja. Okay, so tak semua huruf akan terpilih. Kalau dia tak bagi syarat, kita buat 7P4. Tapi untuk kes ni tak boleh buat 7P4 sebab dia ada bagi syarat mesti end with consonant. Hujung sekali ni mesti berakhir dengan huruf konsonan. Huruf konsonan kat sana ada S, ada K, ada L, ada H. Okay. Disebabkan dia bagi syarat N, maksudnya kita letakkan kiraan kita dekat huruf yang hujung dulu. N, okay. N maksudnya ada 4. Ya Allah Akbar. Sekejap. Okay, so sepatutnya ada 4, pilih berapa? Manalah dia menghilang. Sekejap Dah tak jumpa hala dah. Ni dia kot. Kecil sangat. Okay. Okay, sepatutnya kat sini yang syarat ujung kita kena letak ada 4 consonant. Awak mesti boleh arrange satu saja. Tak boleh lah 4 kat situ Tak boleh semuanya nak duduk dekat satu kursi, tak muat. Okay, so satu saja akan dipilih. So macam mana dengan balance ni? Kerusi ada lagi 3. Tapi berapa huruf yang belum dapat tempat? 6. 6. Sebab tadi katakan huruf S dah pilih, 3 lagi ni kena pergilah kat sana. Termasuklah E, O dengan A. So K, L dengan H, E, O, A. So ada lagi 6 huruf, pilih 3. So jadi berapa jawapan kita? (6P3, 4P1). 480 Okay, kira. Okay, senang cerita kalau bersyarat, awak letak dulu syarat dia kat mana, kemudian baru kira Baru kira. Okay, nanti awak salin example sebab cikgu tak sempat rasanya nak habiskan kat situ. Cikgu nak buat quizzes. Example 11. Example 11. Okay, 8.30 dah Awak lepas pukul 9 tu kelas apa? Mac.
Mat Google Form ada Google Meet Tak pernah ada. Tak pernah Google Meet lah. Buat dalam grup je lah. Boleh lah dikatakan macam tu. Okay, ni di-record di-record. Okay, tak apa. So, kalau macam tu boleh, bukanlah drag. Maksudnya kalau nanti dalam berkumpulan tak sempat habis, bolehlah awak ni Sebab cikgu quizzes ni rasanya, itulah soalan ni macam banyak juga ni. Awak nak buat quizzes dulu ke nak buat quizzes tu boleh je buat kemudian. Buat in group lah Okay. Dua-dua takut tak sempat. Okay, quizzes cikgu akan bagi bukan live quizzes lah nanti. Sebab sepatutnya nak buat live. Cikgu kalau yang quizzes tu sampai berapa cikgu boleh buat? Itulah dia actually question dia taklah banyak tapi nak mengiranya takut yang dalam kumpulan kan tak sempat pula. Sebab quizzes ni dia lesson, dia ada nota macam ni yang cikgu tunjuk ni. Ada nota. So slide dia ada 16. Tapi soalan dia itulah macam mana. Kalau awak sanggup drag tak apalah. Drag masa. Macam mana? Teacher Nak maybe terus- we put the work and then the quizzes buat nanti. Kan quizzes boleh bagi assign homework lah nanti. Okay, so sekarang ni nanti awak left je terus group yang sekarang. Awak masuk ke group yang sepatutnya tadi tu Sekejap sebelum left kejap cikgu nak ambil gambar sikit. Siapa Okay. boleh tolong screenshot sekejap. Nak left sekejap nak screen. Mana cyber apa benda tu? Cyber trooper ke apa? Cyber master cikgu, cyber master. Aku masuk ke cyber trooper tadi. Bukan. Okay. Okay, awak ni lepas tu masuk ke grup masing-masing. Kalau boleh ikut je senarai nama yang awak dah pilih tu. Tapi kalau tiba-tiba awak nampak grup tu pasif, awak ambil lah jawatan ketua tu Okay, so soalan dia dekat live worksheet. Cikgu send dekat Telegram lah senang Kalau send kat sini kan dah ni. Okay, boleh left dah masuk ke grup tu. Thank you teacher. Okay, jangan lupa dah habis lepas habis bincang, hantar jawapan, kira dah habis lah kelas kita Okay. Okay, so cikgu akan masuk grup awak juga nanti orang. Ada ke? Mana orang? Nora Eh, tak sana orang masuk. Okay, soalan dia sekejap. Kejap. Dia tak ada masuk lagi. Kerja. Tak tahu tau. Dah. Oh. Betul-betul sekejap. Nak tanya, semua kat sini perempuan kan? Yap. Saya nampak kamera, seperti buka lah lelaki. kamera, buka lah kamera. Cikgu. Masuk. Hai. Sekejap, saya nak buat yang live sheet ni. Siapa guna laptop? Betul. Saya Okay. banyak. Oh, okay. Ke laptop satu. I can do lah Yes. Tetapi jawapan tu dah bagi kan? Ya, kita bincang sekali lah. Fazana present. Okay, kumpulan pertama boleh dengar suara cikgu tak? Kumpulan satu. Sekejap korang sabar sekejap. You want me to present? Kumpulan satu boleh dengar suara cikgu tak? Cikgu ada ke ni?
Boleh dengar tak? je, tapi nanti masuk je kata. Oh, Cikgu cek seorang-seorang. Setiap grup lah. isi tu Hai semua orang, sudah sarapan ke belum? Cikgu ada lah sekarang. Ada. Cikgu ada? Bukan cikgu memang ada. Ada cikgu. Ada lah. Cikgu akan ada dekat 4 grup. Ada. Oh, cikgu. Ni memang tu nak benda. Belum, kelas 7 semua. Tutup mic. Oi. Dia tak payahlah mute. Hanya cikgu pun. Okay, I share ambil. Okay. Teacher tu share dalam grup kita. Dia tak. Minta tolong teacher lah suruh admit Amar dengan Adam. Aku takut dia hilang lagi macam tadi. Kau nampak? Kumpulan dulu. Yang teacher nak accept aku pada. Ya, boleh start ke? Tu siapa tu? Tu Adam dah masuk. Dapat tak? Amar dah masuk belum? Cuma start. Dah masuk. Betul je mana? Ada 12 orang kan. Siapa nak submit Boleh tu? start. Kau nak. Sampai 11. Kita kata lah. Tenang. Tenang. So ni pakai calculation. Okey, sekarang 4 grup. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Boleh. So cikgu dengarlah suara ikut grup awak. Awak tak dengarlah grup sebelah cikgu je boleh dengar. So boleh start bincang. Agak-agak dah pukul 9 sekarang. Sebelum pukul 9 awak submit. Kemudian bolehlah left group Cikgu akan check dekat live worksheet ni. Cikgu masuk setakat grup mana cikgu? Dia automatik cikgu masuk 4 grup ni. Aku ingat dia masuk. Sekarang boleh dengar lah. Awak dengar ke grup sebelah? Grup sebelah dengar? Awak dengar sebab cikgu buka suara ni. Okey. Okey, cikgu. Okey, cikgu akan mute. Media ni scroll down. Tak, first ni betul lah. Factorial kan? Tak salah. Bawa jap. Okey, kumpulan 1 ada Lina ketua. Husna, okey. Masing-masing boleh buka worksheet kalau kata tak boleh nak present lah. Kalau boleh present, bincang, boleh bagi jawapan. Ni lah, bagi seorang-seorang kira ke okey juga. Ikut kreativiti awak. Okey. Dan live worksheet tu lepas tu kena buat dalam kumpulan lah. Kena siapkan ada 8 soalan cikgu bagi. Ni Macam sama-sama. buat sama-sama dan macam kan ada banyak soalan tu dia soalan tu bahagikan lah macam satu orang buat soalan ni, orang buat tu. Nanti kita lah. Tapi nak buat soalan first. Kau ambil apa? Ini tak lurus. Berapa banyak soalan dia? Nampak kan skrip? Nampak soalan banyak soalan. Cuma 2 itu apa? Apa dia? Tak.